أنزل القرآن على جميع الإنسان هدى لنا ورحمة Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah izin kurnia inayah hidayahnya dapat kita berada dalam bulan Ramadan yang penuh berkat, yang dijanjikan dengan berlipat kali ganda pahala, yang juga dijanjikan dengan kebaikan di dalam bulan Ramadan ini. Anak-anak sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, bulan Ramadan ialah satu bulan yang cukup besar nilainya di sisi umat Islam, kerana Allah Ta'ala memberikan nilaian yang terbaik bagi umatnya ataupun bagi hamba-hambanya yang melakukan kebaikan. Dan salah satu kelebihan yang terdapat di dalam bulan Ramadan, iaitu Allah Ta'ala telah turunkan suatu kitab yang menjadi pedoman seluruh umat Islam. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan ialah bulan yang diturunkan Al-Quran. Al-Quran ialah kalam Allah, bukan ciptaan manusia. Walaupun ada cubaan untuk menyamakan atau membuat kalimah atau perkataan ataupun ayat-ayat yang sama dengan Al-Quran, tetapi tidak dapat membandingi kelebihan Al-Quran. Anak-anak sekalian, sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran diturunkan yang pertamanya ialah sebagai panduan kepada umat Islam. Jadi bagi manusia atau bagi hamba-hamba Allah, kita perlu membaca Al-Quran. Kewajipan kita terhadap Al-Quran yang pertama sekali iaitu mengimani Al-Quran. Al-Quran perlu dihayati, perlu diimani atau dipercayai sepenuhnya. Sebab itulah Al-Quran diletakkan atau mempercayai kitab terletak di dalam rukun iman. Perkara ketiga yang kita perlu beriman iaitu yang pertama beriman kepada Allah, yang kedua beriman kepada malaikat, dan yang ketiga beriman kepada Alkitab. Alkitab ataupun kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, Al-Quran adalah kitab yang terakhir. Sesuai dengan Nabi Muhammad SAW ialah Rasul yang terakhir. Sidang pendengar, hadirin hadirat sekalian, mengimani Al-Quran bermakna kita kena percaya sepenuhnya kandungan isi Al-Quran, kerana Al-Quran mengandungi petunjuk. Al-Quran di dalamnya mengenai sirah, mengenai hukum-hukum, hukum hakam, dan juga bercerita mengenai syurga dan neraka yang menjadi pedoman kepada umat manusia, umat Islam dan seluruhnya. Yang kedua, tanggungjawab kita terhadap Al-Quran iaitu membaca Al-Quran. Wajib bagi kita umat Islam untuk membaca Al-Quran. Bagi yang tidak mengetahui ataupun tidak tahu membaca Al-Quran, perlu mempelajari Al-Quran, kerana setiap patah perkataan, ayat-ayat yang kita sebutkan, yang kita lontarkan, kita baca, kita hayati Al-Quran, akan diberikan ganjaran pahala yang setimpa dengan orang yang membacanya dengan niat yang ikhlas dan sebagainya. Sebab itulah, basahkanlah lidah kita dengan membaca Al-Quran itu. Jadi marilah sama-sama kita menghayati Al-Quran dengan membaca Al-Quran. Yang kedua, tanggungjawab kita sebagai umat Islam iaitu kita mentadabur Al-Quran. Apa maksud mentadabur Al-Quran? Mentadabur Al-Quran iaitu kita menghayati, kita melihat, kita memahami isi kandungan Al-Quran. Apa yang terdapat di dalam Al-Quran, segala suruhan, segala larangan mesti kita patuhi, segala larangan kita jauhi, segala suruhan kita perlu ikuti, dan kita perlu jalankan. Di dalam Al-Quran terbentuknya hukum hakam. Di dalam Al-Quran terbentuknya suruhan-suruhan ibadah seperti solat, puasa, haji dan sebagainya. Seterusnya anak-anak sekalian, yang keempat iaitu
tanggungjawab kita terhadap Al-Quran, iaitu kita perlu menghafal Al-Quran. Diceritakan di dalam kitab dan diceritakan oleh para ulama, di dalam syurga tingkatan bagi orang yang menghafal Al-Quran ialah tingkatan yang tertinggi. Lagi banyak kita menghafal Al-Quran, lagi tinggilah kedudukan kita di sisi ahli-ahli syurga. Oleh itu anak-anak sekalian, kita menghafal Al-Quran, sebagai contohnya kita menghafal surah Al-Fatihah yang menjadi kewajipan kita untuk membacanya di dalam solat fardu kita. Apatah lagi kita membacanya selepas Al-Fatihah, kita baca surah-surah yang tertentu, surah-surah yang pendek, yang panjang. Lagi banyak kita membaca Al-Quran, lebih tinggi lagi kedudukan kita pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya anak-anak sekalian, yang kelima, iaitu kita mengamalkan Al-Quran. Tanggungjawab kita untuk mengamalkan Al-Quran. Al-Quran ni bukan suatu mashaf ataupun suatu kitab yang boleh kita jadikan sebagai hanya rujukan sementara, bukan sebagai pelindung kita daripada makhluk-makhluk yang jahat, syaitan dan sebagainya. Bukan kita beli Al-Quran yang mahal bertulisan emas kemudian kita letakkan di tempat yang tinggi sebagai tempat untuk kita ataupun sebagai menghalang rumah-rumah kita, tempat-tempat tinggal kita daripada syaitan. Tapi Al-Quran perlu kita buka, kita baca, kita hayati dan kita amalkan. Sebab daripada bermula ayat yang pertama Al-Quran sehinggalah ayat terakhir Al-Quran, semuanya mengandungi intipati atau pengajaran yang terbaik. Ma huwa shifaa'un wa rahmah. Al-Quran ialah suatu ubat dan juga rahmat untuk sekalian manusia. Kita mendapat rahmat di sisi Allah SWT kerana kita dikurniakan Al-Quran berbanding dengan umat-umat yang lain. Al-Quran kitab yang terakhir kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran diturunkan daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah di atas dia langit bumi, maka diturunkan secara beransur-ansur kepada Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad SAW menghafal Al-Quran dan disebar luaskan kepada umatnya dan menjadi petunjuk bagi kita, menjadi suatu rahmat kepada diri kita. Jadi anak-anak sekalian, ingatlah Al-Quran adalah mukjizat. Segala kebaikan ada di dalam Al-Quran. Hayatilah, baca, hafal dan hayati serta amalkan isi kandungan Al-Quran. InsyaAllah kita akan selamat di dunia dan akan membawa kita selamat di akhirat, dan akan dimasukkan kita semua ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi setakat itu anak-anak sekalian, moga-moga kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah dengan berkat kelunakan bacaan Al-Quran, dan dimasukkan kita, seluruh keluarga kita, ibu bapa kita dan seluruh masyarakat dengan kebaikan yang terdapat di dalam Al-Quran. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.